Lalu Vegapunk dan yang lain bergegas dan bersiap sedia untuk mematikan sistem pertahanan dengan masa yang dilengahkan oleh Sentomaru. Vegapunk berkata lagi, dengan ini Kizaru adalah cahaya. Bila-bila dia boleh menembusi perisai laser ini, jadi kita harus cepat. Jadi Usopp pun panik dan kecut perutlah sebab dia tahu Kizaru boleh datang pada bila-bila masa kerana dia tahu Mugiwara Pirates pernah mempunyai kisah silam yang sungguh menakutkan dengan Kizaru. Lalu ditunjukkan panel Kizaru yang berkata, wah, kru topi jerami pun ada dekat sini ya. Dan ditunjukkan Franky yang telah membawa Thousand Sunny ke sisi seberang laut untuk melarikan diri. Dan pada ketika itu juga Luffy dan yang lain tiba-tiba mendengar satu bunyi dan bertanya pada Lilith, itu bunyi apa? Lilith menjawab, bunyi itu datang dari alam kecemasan. Maknanya ada seseorang yang berjaya tembus melalui perisai ini. Kemudian ditunjukkan Kizaru yang telah masuk dalam dan berkata, the power station, Punk Records dan York, itu adalah perkara yang sangat penting. Jujur saja akan lebih bagus kalau kita dapat tambahkan teman lama ke daftar itu, tapi sayangnya riwayat untuk Dr. Vegapunk mesti ditamatkan. Lalu beralih ke bahagian Vegapunk dan yang lain. Mereka dah perasan yang Kizaru telah semakin hampir dengan mereka. Jadi Usopp pun macam biasa dah nak terkencing dah member dan berharap Luffy akan sempat datang sebelum sesuatu yang lebih buruk berlaku kerana Dr. Vegapunk masih belum bersedia dengan kapalnya. Namun sebelum Kizaru, ternyata Rob Lucci terlebih dahulu telah mengambil kesempatan itu dan dia cuba untuk menyerang Vegapunk. Namun mujurlah serangan itu berjaya ditahan oleh Stussy dan keadaan itu mengejutkan Vegapunk dan yang lain-lain. Lalu Stussy juga telah rebah di situ berhadapan dengan mereka semua. Namun secara tiba-tiba, akhirnya The King of Hell, pensesat peta dunia, Roronoa Zoro akhirnya telah muncul dan dengan pantas dia menahan serangan Rob Lucci itu dan berkata, "Hey, kau dah ada geng baru kau nak berani ya?" Lucci menjawab, "Sekarang aku dah bekerja sama dengan Kizaru, jadi bersedia untuk pirate yang tak guna ini untuk dilenyapkan." Zoro berkata, "Hey, kau sepatutnya tahu untuk tidak meremehkan kami." Dan di kawasan yang lain ternyata Kizaru berada berhampiran dengan Franky yang membawa kapal Thousand Sunny. Dan Kizaru terlihat seolah-olah dia mahu hentikan Franky, malah membunuhnya. Dan secara tiba-tiba The King of Pirate, Sun God Nika, Baka Senchu, Monkey D. Luffy, Joy Boy akhirnya telah muncul berhadapan dengan Kizaru dan Luffy berkata, "Lama kita tak jumpa muka ketom." Yang saja aku tambah Kemudian dengan pantas Luffy terus berikan satu serangan tepat kepada Kizaru sambil terlihat sedikit aura haus Shokohaki telah pun muncul. Namun tetap Kizaru mampu menahan serangan tersebut dan dia berkata, "Nampaknya kau tak berubah, Luffy, masih seorang periang seperti dulu." Luffy menjawab, "Sekarang kami 100 kali lebih kuat dari diri kami 2 tahun yang dulu." Terlihat Luffy telah menggunakan form Snake Man-nya dan berikan serangan Gatling Gun yang bertalu-talu kepada Kizaru. Namun Kizaru terlihat masih mampu menahan serangan demi serangan daripada Luffy dan dia berkata, "Kau memang hebat kerana kaulah orang yang telah kalahkan Kaido. Tapi kenapa pirate seperti kau nak melindungi Vegapunk? Apakah alasan untuk itu? Dan aku mahu tanya pasal itu." Luffy meneruskan serangan bertubi-tubinya kepada Kizaru sambil berkata, "Jadi aku pula nak tanya, kenapa kamu semua nak sangat bunuh orang tua buah apple itu?" Dan terlihat Kizaru telah terbang ke langit dan menjawab, "Sebenarnya aku tidak mahu membunuhnya kerana sudah lama aku kenal dengan dia, Dr. Vegapunk." Sambil terlihat Kizaru telah bersedia dengan satu serangan dan Kizaru berkata lagi, "Jadi tolong jangan ganggu urusan aku." Kizaru berkata kelajuan adalah kekuatan dan terlihat Kizaru dengan berpindah dengan begitu pantas dan muncul dengan tiba-tiba di hadapan Monkey D. Luffy dan dia berikan satu tendangan tepat kepada Luffy sehingga kan Luffy terpelanting dan terkena Vega Force 1 dan keadaan itu menyebabkan Vega Force 01 hancur di bahagian pinggangnya. Namun nasiblah Franky, Bonnie, Thousand Sunny masih terselamat kerana mendarat di atas Island Cloud. Tiba-tiba dengan muka terkejut Lilith melihat Vega Force 01 telah pun meletup dan Lilith berkata, "Franky, Bonnie, lari!" Dan ternyata mereka masih selamat di situ. Jadi Franky pun menjadi terlalu marah dengan Kizaru kerana Vega Force 01 telah dimusnahkan. Lalu Kizaru yang telah tiba di hadapan Bonnie dan yang lain-lain, dia berkata, "Kau dah membesar dengan baik, Bonnie. Aku telah diberikan arahan untuk membunuh." Sebelum sempat Kizaru habiskan kata-katanya, Bonnie berkata,
bunuh Dr. Vegapunk yang kau benci. Lalu Bonnie menyerang Kizaru. Namun Kizaru telah mengelak serangan itu dan dia berkata, target musuh aku sudah berubah. Selain dari misi ini, tolong jangan buatkan aku cederakan orang lain. Namun Bonnie cuba berikan satu tendangan pada Kizaru dan ternyata Kizaru sempat menghilangkan diri, dan disebabkan itu Bonnie telah terlajak dan menendang barrier Egghead yang menyebabkan seolah-olah Bonnie telah berada dalam satu letupan yang terhasil. Jadinya Franky pun terkejut dan dia cuba menyerang Kizaru, namun semua itu sudah terlambat kerana Kizaru telah pergi berlalu dari situ. Lalu dengan cepat Franky telah melaporkan perkara itu kepada Usopp tentang Kizaru. Di Labo Face Command Room, terlihat Vegapunk bergembira kerana berjaya memecahkan password yang diletakkan oleh York. Jadi tinggallah York dalam keadaan yang sangat-sangat marah melihatkan kejeniusan yang ada pada Dr. Vegapunk. Namun disebabkan kebisingan itu, Usopp tidak dengar apa yang dikatakan Franky, dan Dr. Vegapunk berkata, "Hey Franky, kau dah boleh bawa Vega Force 01 dan Thousand Sunny ke pulau." Namun secara tiba-tiba Kizaru telah muncul dan berkata, plan perancangan kau untuk melarikan diri dan robot besar kau itu sudah dilenyapkan. Lalu mereka semua terkejut kerana tiba-tiba Kizaru berada di belakang Vegapunk. Kizaru berkata, ini misi yang sungguh-sungguh berat untuk aku. Okey, aku dah tak mahu drag misi ini panjang lagi. Jadi ayo aku selesaikan. Namun sebelum itu semua terjadi, ternyata ada sesuatu tangan yang besar telah menggenggam Kizaru, sehingga kan Kizaru tidak mampu bergerak dan melakukan apa-apa. Dan ya, dialah Sun God Nika, Joy Boy, Monkey D. Luffy telah pun muncul semula dengan transformasi Gear 5-nya. Dan tidak hanya itu, Luffy juga telah menggunakan mod Giant-nya. Pada ketika itu, Luffy berkata, sakit tak? Kau dah lah berlakon dalam cerita Shinchan. Jangan banyak nak berangan lah Kizaru. Nak tunjuk kuat depan aku. Aku tambah je lah Kembali semula, Kizaru berkata, finally dia dah muncul. Jadi benarlah kabar angin yang dikatakan selama ini. Dan terlihat muka Kizaru dan sangat-sangat berpeluh. Kerana selepas ini Kizaru akan tahu betapa tingginya langit dan bersiap menjadi permainan untuk bakas Sencho kita. Dan Luffy berkata lagi, berani kau terbangkan aku ke bawah tadi. Dahlah aku melepasi barrier demi barrier dah 2 kali. Aku ingat aku dah mati. Luffy sangat seronok dan menganggap Kizaru adalah mainannya. Dan terlihat juga Usopp, Nami, Vegapunk dan yang lain terkejut dengan keadaan tersebut. Kizaru berkata, aku budak baik, janganlah. Lalu Luffy terus memusing tangannya dengan begitu pantas seperti helikopter. Dan Kizaru berkata, tolong jangan terlalu kasar dengan aku. Lalu Luffy terus melempar Kizaru sehingga kan Kizaru terpelanting dengan sangat jauh. Lalu ditunjukkan keadaan Kizaru yang masih berterbangan akibat lemparan Luffy. Dan Kizaru berkata, oh, jadinya aku dah jatuh ke dalam laut ya. Namun Kizaru kembali terbang ke udara dan dia berkata, Yasakani no Magatama. Dan Kizaru telah melancarkan serangan cahaya dengan skala yang sangat banyak bilangannya ke arah Luffy. Jadi Luffy perhatilah apa benda tu. Dan dengan tiba-tiba setiap cahaya itu telah berubah kepada Kizaru dan muncul dengan begitu banyak di hadapan Luffy. Dan rupa-rupanya itu adalah teknik baru dari Kizaru yang seakan sama seperti Taju Kagebushi no Jutsu dari Naruto. Cuma tekniknya berbeza. Jadi Luffy pun terkejut dengan terkeluar biji mata dia dan berkata, apa benda ni? Tidak hanya itu, salah satu klon Kizaru itu berkata, Amano Murakumo, yang menyebabkan dia menghasilkan satu pedang untuk menyerang Luffy. Namun Luffy tidak tunggu, dia terus berikan satu serangan yang bernama Gomu Gomu no Dawn Wave dan telah melenyapkan beberapa klon Kizaru di hadapannya. Tapi itu masih belum cukup. Jadi Luffy pun larilah macam budak-budak agar setiap klon Kizaru itu berkumpul. Dan ternyata Luffy dengan ketawa berkata, kau masuk perangkap aku. Dan Luffy berkata lagi, Gomu Gomu no Dawn Stamp. Dan serangan itu mampu melenyapkan setiap klon Kizaru yang ada. Jadi pada mulanya Luffy fikir yang dia berjaya menyerang Kizaru, dan ternyata Kizaru sebenarnya dah pergi ke tempat lain. Jadi Luffy pun terkejut. Dan apa yang lagi mengejutkan, tiba-tiba Luffy perasan yang Kizaru telah mencekik Usopp. Kizaru bertanya kepada Usopp, hei si hidung panjang, mana dia pergi Vegapunk itu? Namun secara tiba-tiba ada satu kenderaan telah keluar dari bangunan di situ. Dan ternyata kenderaan itu adalah Vega Tank yang sedang dipandu oleh Dr. Vegapunk. Tapi terlihat juga Sanji yang sedang bergayut pada Vega Tank itu kerana dia tak sempat nak naik.
Aduh, buat hatul lah nombor 4 ni. Alamak, tak maaf fans Sanji. Vega Pang berkata, aku dalam perjalanan Bonnie, aku takkan biarkan kau mati. Jadi kali ini Luffy pun lagilah terkejut dengan mata terkeluarnya kerana Vega Pang muncul berhampiran dengan Kizaru terus kali ini. Disebabkan keadaan tersebut, Kizaru telah menghalakan tangannya ke arah Vega Tank tersebut untuk menyerang dan dia berkata, mana kau nak pergi? Namun sebelum sempat serangan Kizaru itu sampai ke Vega Tank, ternyata Luffy dengan pantasnya telah muncul di hadapan Kizaru dan menghalang serangan tersebut. Dan kita dapat melihat seolah-olah cahaya itu telah masuk ke dalam tubuh Luffy, atau mungkin Luffy memakannya, dan Luffy berkata, aduh panas, dan ditunjukkan Franky juga mahu ikut bersama Dr. Vega Pang, dan Vega Pang berkata, Lilith, Franky, guna shotgun kau untuk bawa kapal. Dan babak berpindah ke Egghead Coast di mana setiap pihak Marine telah bersedia kerana mereka telah mendapat laporan yang Vega Pang dan nak keluar dari pulau ini, dan bila-bila masa sahaja Vega Pang dan yang lain-lain akan muncul. Dan pada akhirnya dengan autoriti Chief Pacifista yang telah Atlas curi, dia berkata, dengar sini, ini adalah penukaran misi di mana bersiap sedia semua Pacifista serang setiap kapal Marine yang ada dan lenyapkan kesemuanya dari pulau ini. Dan di panel yang terakhir ditunjukkan wajah dari Gorosei Saturn, sepertinya dia mahu lakukan sesuatu. Kemudian babak menunjukkan adegan di research level di mana di situ sedang berlangsungnya pertarungan antara our hero Joy Boy Monkey Luffy dan Kizaru. Terlihat Luffy dan Kizaru saling membalas serangan antara mereka. Kizaru berkata, maaf, aku tak boleh fokus dengan misi aku kalau aku stay di sini. Luffy menjawab, itu pun misi aku juga. Lalu dengan tiba-tiba Kizaru telah hilang dan melarikan diri dari Luffy. Luffy telah mengejar Kizaru, namun secara tiba-tiba Rob Lucci, Shimotsuki Zoro, Monkey D. Luffy dan Admiral Kizaru dapat merasakan sesuatu yang sangat kuat telah muncul. Tidak hanya itu, Jinbei juga dapat merasakannya dan dia berkata, aura apakah ini? Lalu dengan tiba-tiba ada satu suara yang kuat telah kedengaran dan berkata, Pacifista, berhenti. Lalu tiba-tiba setiap Pacifista telah berhenti. Jadi Atlas pun cuba untuk berikan arahan kepada Pacifista, namun ianya tidak berkesan. Jadi Atlas berkata, tidak, nampaknya Gorosei sudah bertindak kerana Gorosei adalah pemegang authority chip yang paling tinggi untuk mengawal Pacifista ini. Lalu terlihat ada satu magic circle telah terbentuk, dan dalam masa yang sama juga Vega Pang berkata, aku merasakan sesuatu yang buruk akan berlaku, ayo segera tinggalkan tempat ini. Lalu pihak atasan Marine telah melaporkan yang Gorosei Saturn telah bertindak dan berada di Egghead Island ini. Jadi untuk Marine yang berpangkat rendah, jangan cuba untuk memandangnya. Lalu Franky berkata, ada apa dengan letupan di bawah? Vega Pang menjawab, Gorosei telah mula tunjukkan dirinya. Jadi Franky pun terkejut dengan keadaan tersebut. Jadi Sanji perasan ada seseorang telah berada di tengah-tengah circle itu. Walaupun arahan telah diberi, namun tetap ada seorang Marine yang degil dan mahu melihat ke arah Saturn. Dan disebabkan itu, kita dapat melihat setelah itu kepala Marine tersebut telah pun berkecai dan mengejutkan Marine yang lain. Kemudian kita dapat melihat satu sosok Gorosei Saturn dengan form terbarunya, dan sepertinya dia sudah berawakening dan mempunyai kekuatan yang mungkin sangat menggerunkan dan tersangatlah overpower. Bonnie berkata, rasa sejenis apakah itu? Sanji menjerit, berhati-hati atas kita. Dan ternyata landasan awan yang digunakan oleh Vega Tank 8 tiba-tiba telah terputus, dan ternyata itu adalah disebabkan serangan dari Kizaru. Dan Kizaru berkata, alamak, aku tersasar. Dan dari belakang Luffy dengan form Mr. Popeye-nya berkata, hei Kizaru, berhenti di situ. Kizaru berkata, kau tak ada limit ke untuk form itu? Lalu Franky menjerit, Luffy, buat sesuatu. Luffy menjawab, serahkan pada aku. Kemudian Kizaru telah berikan satu serangan light kepada Luffy dan menyebabkan Luffy yang terkena serangan itu telah berpusing-pusing seperti helikopter. Namun Luffy berkata, gomu no White Star Gun. Dan ternyata Luffy telah berikan satu tumpukan tepat di muka Kizaru, dan terlihat tumpukan Luffy itu menembusi Kizaru seperti saatnya Kaido yang telah menerima serangan itu semasa di Onigashima sebelum ini. Dan terlihat juga telah timbul beberapa star atau bintang di sekitar Kizaru. Kizaru berkata, teruk ni. Dan setelah itu Luffy terlihat sudah mencapai limitnya dan jatuh ke bawah sambil terlihat mukanya menjadi semakin tua dan berkedut. Saturn yang melihat situasi tersebut telah berkata, nikah. Dan kemudiannya Luffy dan Vega Tank 8 telah jatuh ke bawah, dan yang lebih teruk adalah Vega Tank 8 itu jatuh berhadapan dengan Saturn. Lalu Franky berkata, hey Vega Pang, kau okey tak? Sanji juga berkata, Atlas-chan, macam mana? Kau cedera tak? Atlas menjawab, aku okey. Lalu Vega Pang dalam keadaan ketakutan berkata, Saint Saturn. Saturn menjawab, aku fikir kau dah mati, Vega Pang. Kemudian Bonnie sedang menuju ke arah Saturn sambil dia mengingati sesuatu dari masa lalu bapa dia, dan ditunjukkan Bonnie's memory di mana ada satu bubble dialog berkata, saya telah memberi arahan Vega Pang, pasti tidak ada kesedaran yang kekal, tapi jika kamu membuat demikian, Kuma akan. Selepas itu Bonnie melompat
dan menikam dada Sutton dengan pedangnya. Kemudian terlihat ada darah telah mengalir dari dada Sutton sambil terlihat Bonnie dengan mengalirkan air matanya.